Okay. Suara saya boleh dengar ke? Jelas. Jelas. Okay, boleh dengar ke suara saya? Jelas. Jelas. Saya macam tak dengar suara anda. Sekejap saya tengok setting. Okay. Okey, mungkin seorang boleh cakap ke apa ke sebab saya nak dengar suara anda. Macam tak keluar suara. Okey. Okey, Kak apa ni tu, Kak Yati dah ada suara. Yang lain boleh tak? Suara kita tak jelas sikit suara Kak Yati. Yang lain mungkin nak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, dah boleh dengar. Okey, terima kasih. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada petang ini. Mungkin Kak Yati kena mute akan mic sebab mungkin ada ciming. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, jadi alhamdulillah syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayah Allah kita dapat bersama-sama lagi dalam siri sembang santai dengan topik yang mungkinlah sambungan daripada topik itu sebelum ini, iaitu vaksin untuk remaja. Okey, dan kali ini kita melihat tentang peranan dan kesediaan kita, dan juga pada siri yang ataupun sesi yang pertama yang lepas saya tentu tentang persediaan secara umumnya untuk kita bagi siapa yang khususnya bersedia untuk menerima vaksin ataupun juga mungkin tidak ingin mengambil vaksin, anak-anak kita yang tak bersedia untuk mengambil vaksin atas faktor-faktor tertentu ataupun alasan tertentu, ataupun yang menerima vaksin. Kedua-duanya bagi saya satu perkara penting yang kita nak buat, dan yang lepas saya dah sentuh tentang 4 perkara yang penting. Kalau siapa dah tengok video yang lepas tu, sama ada yang live semasa sesi sembang santai siri yang pertama tentang vaksin untuk remaja ini, ataupun melihat rakamannya, mungkin dengan jelas saya menceritakan tentang 4 perkara asas yang mana kena usahakan dan ada perkara yang kena elakkan, dan yang itu bagi saya adalah prerequisite ataupun prasyarat untuk semua. Okey, jadi diharap yang itu semua dah faham. Cuma di hujung sesi yang lepas saya menceritakan tentang apakah bahan yang kita boleh ambil. Yang itu banyaknya perkara nak dibuat. Tidur awal, okey, jangan sibuk dengan gadget. Itu semua tu benda-benda yang penting bagi saya. Okey, sebab sama ada ambil vaksin atau tak vaksin, khususnya siapa nak ambil vaksin, lagi-lagi penting. Okey, sebab apa? Sebab semua benda yang saya cakap yang lepas itu kalau kita tidak usahakan ataupun kita leka dengan perkara tersebut, kita akan menyebabkan immunity dan antibody tubuh kita menurun. Okey, sekalipun tak menurun, dia akan tertekan. Okey, jadi apabila tertekan, apa akan jadi?
kita pula pergi ambil vaksin. Dan saya dah cakap dalam siri lepas, mengambil vaksin bermakna kita bersedia untuk menerima virus. 3 benda penting yang saya cakap dalam sembang santai siri 1 yang lepas. 3 penting apabila siapa yang ingin mengambil vaksin, 3 perkara yang akan masuk dalam tubuh kita. Pertama, virus yang dilemahkan. Nombor 2, bahan-bahan tertentu dalam bentuk pengawet. Untuk vaksin tu tahan lama, dia ada pengawet. Nombor 3 ialah dia mungkin ada penstabil kepada vaksin tersebut. Jadi 3 benda ni akan masuk tubuh kita dan benda itu semula benda asing. Benda asing yang masuk ke tubuh kita, yang mana tubuh kita akan react. Yang tubuh kita akan bertindak balas. Untuk virus, walaupun virus dilemahkan, tubuh kita bertindak balas untuk menghasilkan antibody tentu untuk melawan virus tersebut. Itu satu. Satu, dia nak mengenali virus tersebut melalui sistem immunity. Nombor 2, dah kenal, dia akan develop antibody. So tubuh kita akan react lah. Sebab tu reaksi apabila menerima vaksin bagi setiap orang tu berbeza-beza. Dan kadarnya ialah bergantung kepada sistem imun dan antibody tubuh ketika kita menerima vaksin itu. Itu sangat penting benda-benda. Sebab tu saya kata kita tak nak mengganggu imun dan antibody tubuh kita setelah kita membuat keputusan untuk mengambil vaksin. Manakala bagi siapa yang tidak pula mengambil vaksin, sudah tentunya walaupun tak diuja, possibility, kemungkinan dia terdedah pada virus yang sebenar, yang ada yang dikatakan fasa pandemik. Ini dah berakhir, dah mula masuk fasa endemik. Dalam siri sembang santai sebelum ini, saya dah ceritakan apa beza itu epidemik, pandemik dan juga endemik. Dan kita dah mula memasuki fasa endemik, yang mana kita terpaksa hidup dengan virus. Kita dah kena berdamai dan kita akan terdedah pada virus itu di mana-mana sahaja. Sama ada kita pergi ke sekolah, kalau pelajar sekolah remaja, sama ada kita pergi ke shopping komplek, ataupun kita pergi rumah saudara mara kita, ataupun kita pergi jumpa dengan rakan kita, maka kita akan didedahkan dengan virus tersebut. Jadi sebab itulah sebenarnya tak ada bezanya lah siapa yang ambil vaksin, siapa yang tak ambil vaksin. Dua-dua ni penjagaannya tetap sama aja sebenarnya. Cuma mungkin ada sedikit advantage, sedikit kelebihan kepada mereka yang mengambil vaksin. Tubuh dia telah didedahkan dengan bentuk rupa virus tersebut. Itu asas dia. Namun begitu juga kita ingat dalam vaksin itu juga ada pengawet, dalam vaksin ada penstabil. Penstabil itu sebahagiannya, tak semuanya, sebahagiannya merupakan bahan-bahan asing juga yang akan masuk tubuh kita. Dan yang itu kalau tubuh kita kuat, khususnya hormon dan enzim tubuh kita kuat, kalau tadi cerita pasal virus tadi, cerita pasal immune dan antibody. Jadi pengawet dengan dia punya penstabil ini, bahan-bahan toxicity yang tinggi dan sebagainya yang ada pada virus itu akan dikawal oleh hormon dengan enzim dalam tubuh kita. Jadi hormon dan enzim dalam tubuh kita itu yang mengawalnya sama ada menyimpannya dalam tubuh kita ataupun menyah toksik, mengeluarkan dari tubuh kita jika dia benar-benar memberi mudarat yang besar di tubuh kita. Jadi maknanya kalau saya simpulkan dalam sesi yang lepas, kita telah bicarakan tentang macam mana nak tingkatkan kita punya immunity secara day to day activity. Yang saya menyentuh pasal soal tidur, soal jangan sibuk dengan gadget dan sebagainya, itu secara bentuk. Jadi hari ini pula kita nak lebih lihat pula kepada bagaimana kita nak menyokong tubuh kita. Jadi kalau nak dikatakan apa yang saya nak bicarakan ini boleh diguna pakai kepada mereka yang mengambil vaksin sahaja, taklah. Dia juga dah terguna pakai pada mereka yang tak mengambil vaksin sebab anda juga terikat untuk hidup dengan virus ini. Kecuali anda isolated, pergi ke gunung apa tak tahulah kan. Kalau hutan yang belantara yang tak ada orang, langsung tak ada akses, tak ada expose pada orang. So means to say, apa yang saya cakap pada hari ni mungkin tak apply lah. Tapi kalau kita nak kena expose dengan orang, kita nak ke sekolah, kita nak ke universiti, ke kampus lepas ni, kita nak ke shopping komplek, even kita nak ke masjid, ke surau, program kuliah ilmu dan sebagainya, mana kita akan interact dengan orang sekeliling kita, maka apa yang kita bicarakan dalam sesi yang lepas dan apa yang kita bicarakan dalam sembang santai pada hari ini pun adalah terikat ataupun perlu kita berikan perhatian juga. InsyaAllah jadi saya rasa itulah rumusan yang kita lihatnya. Jadi pada kali ini saya lebih menumpukan pada bahan-bahan yang kita boleh ambil. Tanpa mengabaikan apa yang saya ceritakan yang lepas lah. Bahan-bahan yang kita ambil sebab di hujung sesi yang lepas saya kata
Okey, kena ambil bahan-bahan yang orang kata mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita sedang berperang. Okey, kita bukan masa aman ni, kita berperang, kita berhadapan dengan virus atau juga wabak yang sedang menghadapi kita, maka tubuh kita mesti kuat. Jadi nak menceritakan kekuatan tubuh ni bagi orang awam dalam pendekatan rawatan alami Melayu, kita cuba simplify kan, kita cuba permudahkan. Supaya apa? Supaya kita tak nak banyak. Sebab kalau dalam dunia kesihatan pada hari ni banyak sangat bahan. Kan? Banyak sangat nak makan. Kalau tak percaya anda pergi dekat Google, cuba makanan tak je makanan kesihatan. Macam-macam benda akan keluar kan, beribu-ribu malah mungkin puluhan ribu benda keluar. Dan kalau kita cari benda tu banyak, kadang-kadang pening. Jadi dulu kita tak pernah dengar daun sena. Sekarang kita dah mula dengar daun sena. Jadi dulu kita tak pernah dengar tentang apa lagi? Luban. Kita sekarang dah kena dengar pasal luban. Kita tak pernah dengar lagi dulu-dulu pasal apa? Pasal vitamin C. High dose vitamin C. Sampai 1000 mg, sampai 2000 mg, sampai ada setengah-setengah tu sampai 10,000 mg. Kita tak dengar, tapi sekarang kita dah dengar. Okey, jadi macam-macam benda lah, macam-macam panduan, macam-macam pandangan diletakkan dalam medan media sosial tu untuk kita baca dan sebagainya, dan menyebabkan kadang-kadang kita banyak sangat. Last kali kita pun bingung sekali kan, nak ambil apa sebenarnya. Semuanya baik belaka, daun sena baik, meronggai baik, apa lagi, madu baik, habatus sauda baik, apa lagi za'faran baik, air zam-zam baik, gula gula pula lah. Sekarang tengah heboh tu gula stevia baik. Apa lagi banyaklah benda tu macam-macam kan. Zaitun lah, dengan minyak zaitun. Minyak zaitun pula, minyak zaitun saja variety dia kadang-kadang ya Allah banyak dah kan. Okey, yang extra virgin lah, yang extra virgin berganda-ganda lah, macam-macam lagi lah kan. Okey, jadi semua tu itu dalam bentuk yang raw, belum lagi kita cerita dalam bentuk yang dah diformulasi kan, dalam by-productnya kan. Yang campur 7 dalam 1, 5 dalam 1, 21 dalam 1, datang dalam bentuk kopi, datang dalam bentuk jus, datang dalam bentuk macam-macam lah. Dan ada yang chewing pula, yang kunyah, yang kesip pula. Ada juga. So macam-macam. Jadi menyebabkan kita kadang-kadang bingung. Okey, bingung sebab apa? Tak tahu mana satu dah. Sebab semuanya baik belaka. Yang ni 1000 kali ganda, yang ni 3 kali ganda, yang ni 50 kali ganda. Jadi kita pun ada. Jadi sebab itulah dalam konsep pendekatan rawatan alami Melayu, kita cuba simplifikan konseptualnya supaya kita faham sebenarnya apa yang tubuh kita perlukan untuk seimbangkan tubuh kita. Bagi saya itu sangat penting. Jadi soal anda nak ambil apa itu bagi saya ialah subjektif. Berdasarkan kepada sumber yang anda dapat, bahan-bahan yang boleh diperolehi, kemampuan anda, kemampuan dari segi nak membeli bahan tersebut ataupun juga kemampuan untuk menggunakan bahan tersebut. Ada orang kita suruh minum minyak zaitun, dia kata geli geleman, lekat kat tekak 3 hari, sekali minum 3 hari tak hilang-hilang. Ada juga kan. So bagi saya mampu beli tapi tak mampu nak laksanakan. Itu pun satu benda juga yang kita ambil peduli dalam hal keadaan untuk mengambil suplemen. Janganlah sampai nak sihat punya pasal paksa diri kan. Ada satu orang patient saya dulu, dia datang pada saya, dia kata dia pernah satu ketika dulu bekam dan dia orang yang mabuk darah. Jadi apabila dia tengok kawan dia bekam pun dia dah boleh hitam, tapi kerana inginkan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab diberitakan kepada beliau ialah bekam ni satu amalan sunnah, disaran oleh para malaikat. Jadi dia rasa macam kalau tak bekam dia galak sangat, sedangkan dia mabuk darah. Jadi apabila pun bekam, bila bekam dia punya pening pitam terus kan, dan pitam terus tu sampai naik ambulans, bekam punya pasal. Jadi itu pun kita kena ambil kira juga. Lepas ni saya akan cakap ada salah satu metod yang kita boleh guna adalah bekam untuk kuatkan imuniti kita. Jadi kalau anda yang mabuk darah kat sini, jangan ngada-ngada lah nak bekam dulu. Kan? Hilangkan mabuk darah dulu. Sebab tu kalau patient datang saya akan tanya dia kalau nak bekam, mabuk darah tak? Kena bekam ke tak? Tak pernah bekam. Mabuk darah ke tak? Saya ni baru bawa darah dah hitam. Jadi saya kata awak tak perlu bekam. Saya kena rawat awak sampai mabuk darah awak tu hilang dulu, baru kita bekam. Kalau tidak nanti kan awak menyusahkan saya dan awak juga menyusahkan diri awak.
Jadi nampak tak dalam pelaksanaan kita kena ambil kisah, ambil faktor-faktor tertentu tadi ni. Jadi untuk memudahkan itu, sebab tu saya suka menyusun kepada orang awam agar melihat apakah keperluan tubuh kita. Apa tubuh kita perlu dulu. Lepas tu bahan tu kita boleh senaraikan. Bahan ambil apa. Dan nak ambil tu mengikut kesesuaian kita lah. Dari segi availability-nya, kemungkinan bahan tu wujud tak wujud sekeliling kita. Jadi benda. Tapi konsepnya tubuh kita perlukan apa untuk dia seimbang. Jadi hakikatnya mudah saja. Sekejap, saya cuba kongsikan skrin mudah-mudahan dapat. Tadi macam line dia slow sikit. Okey. Tadi saya mohon maaf saya terlambat sebab saya discussion tadi lambat. Itu yang saya terlambat buka okey. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok sini dulu. Ada gambar rajah ni dulu. Jadi kita ada 3 perkara penting yang kita kena lihat dalam penjagaan kehidupan kita. Saya suka pecahkan kehidupan kita ni kepada 2 perkara. Okey, yang pertama ialah kehidupan kita sendiri, iaitu dalam segi konteks penjagaan kesihatan kehidupan. Anda cuba tengok kat sini. Tengok kat ruangan ini. Okey, sekejap saya keluarkan saya punya. Okey, kat sini anda nampak cursor saya tak? Okey. Ini yang saya katakan yang warna-warni hijau, model guided chart tu yang anda jumpa perkataan prasyarat itu, okey. Itu kita katakan sebagai penjagaan kehidupan. Maknanya day to day activity. Itu yang saya highlightkan khususnya untuk anak-anak remaja kita yang nak ambil vaksin ataupun yang mungkin tak nak ambil vaksin yang sesi yang lepas. Okey, yang saya kata jangan duk menghadap gadget. Okey, jangan tidur lambat. Okey, itu semua cerita-cerita saya lepas tu banyak kepada penjagaan kehidupan. Okey, dan benda tu sangat penting. Okey, yang kedua, ini yang nak sentuh hari ni ni. Ini nak sentuh hari ni. Yang kedua ialah penjagaan kesihatan pula. Maknanya ialah tubuh kita memerlukan bahan tertentu untuk dia seimbang. Okey? Jadi untuk dapat keseimbangan inilah yang kita nak lihat apa perkara yang kita nak diperlukan tubuh kita. Jadi ringkasnya mudah saja. Tubuh kita perlukan 4 benda. Ya, banyak-banyak tu yang kita duduk faham sebelum ni tu, okey, pun tak salah. Betul secara konsep nutritionalnya, tapi dalam pendekatan RAN lah banyak tu kita himpunkan dalam 4 je. 4 benda je yang kena faham. Okey, pertama tubuh kita perlukan zat. Okey. Jadi kalau tak cukup zat, tubuh kita akan merosot. Okey, sistem kehidupan sistem kesihatan kita akan mula merudun. Okey. Jadi apa tujuan zat ni? Tujuan zat ialah untuk bina immunity system. Dia sistem immunity. Ingat zat, ingat immunity. Ingat zat, ingat immunity. Itu kena jelas. Okay, zat, ini immunity. Okay. Lepas tu nombor 2, tubuh kita memerlukan vitamin. Okay, A sampai K.
Okay? Vitamin A sampai K. Maknanya complete. A sampai K. Okay? Y tak ada, W tak ada, Z tak ada vitamin ni. Vitamin ni yang telah ditemui hanya A sampai K. Kita kena ingatlah. Jadi kalau orang datang nak jual kita dia jual vitamin W, maknanya itu vitamin baru tu. Kan? Mana tahu kan ada vitamin W, okay, tak ada. Hanya vitamin A sampai K. Okay? Dan guna untuk apa? Untuk bina antibody. Okay? Sebab tu kalau kita perlu mengambil, kadang-kadang kita perlu mengambil perlu mengambil multivitamin. Okay? Maknanya kalau sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi hospital, apabila kita ditimpa penyakit yang sama berulang-ulang, maka biasanya doktor akan berkata kita ni kurang antibody kita lemah. Maka untuk tingkatkan antibody itu doktor akan bagi kita multivitamin. Itu biasa kita jumpa kan, macam-macam doktor bagi. Dia suruh ambil vitamin tu, vitamin ni, ataupun dia kata pergi farmasi beli multivitamin, consume, ambil vitamin multivitamin. Maknanya hakikatnya tubuh kita memerlukan vitamin. Itu nombor 2. Nombor 3, tubuh kita perlukan serat, fiber. Serat atau fiber. Tubuh kita perlukan ni. Sebab tu barang kekurangan fiber, tubuh kita akan merudum. Kesihatan kita akan menyusut. Untuk apa fiber ni? Untuk seimbangkan, perkuatkan kita punya sistem hormon. Jadi dua-dua, orang lelaki perempuan pun semua ada hormon. Jadi nak kuatkan hormon ni, kita kena cukup serat. Dan juga fiber. Ataupun fiber, serat atau fiber. Dua-dua ni mesti lengkap tubuh kita. Itu pembahagian kita. Maknanya ingat serat atau fiber ni, ingat hormon. Jadi siapa kat sini yang hormon yang tak stabil, pergi jumpa doktor kata awak ni hormon tak stabil. Kalau perempuan contohnya macam-macam lah. Period tak betul lah dan sebagainya. Orang lelaki pun banyak juga gangguan hormon, testosteron dan sebagainya. Dan sebagainya, maknanya ingat benda tu lah ada cerita pada serat. Nanti kita tengok detailnya apa benda yang ada yang boleh kita dapati untuk cukupkan serat dalam tubuh kita. Nombor 3. Nombor 4, tubuh kita perlukan mineral. Tubuh kita perlukan mineral. Dan guna untuk mineral untuk apa? Untuk sistem enzim. Jadi kita patah balik, tengok tadi. Imun untuk apa? Kita kena ingat macam berkali-kali dah ni. Ni ulang balik je sebenarnya. Ingat imun, ingat apa? Macam tentera. Tubuh kita ni mempunyai kedaulatan, sempadan dia. Sempadan apa? Jangan dicerobohi. Mana sekujur tubuh kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni perlu dilindungi daripada dicerobohi oleh benda asing. Apa benda asing itu? Virus. Kuman, bakteria, fungus, habuk, hama dan sebagainya. Parasit, dan sebagainya. Benda tu boleh masuk dalam tubuh kita. Jadi untuk kawal tubuh kita jangan diganggu oleh perkara tersebut, maka kita mesti mempunyai imuniti yang kuat. Jadi imuniti ni kalau kita angkat sebagai negara ni, maknanya kawal sempadan negara kita lah tentera. Tentera yang kawal sempadan dekat belah Thailand, Bukit Kayu Hitam atau Panjang, Penggalan Kubur. Kalau belah sini kat Johor ni, kat Tambak Johor. Kalau belah Selat Melaka tu, daripada Sumatera tu. Sempadan tu semua dikawal. Sama ada tentera laut atau tentera darat, tentera udara, semua maknanya dikawal. Kenapa dikawal? Sebab tu jangan masuk elemen-elemen ataupun penceroboh dalam tubuh kita. Tubuh kita macam sama tu juga. Imun ni sama betul. Kalau nak masuk, tubuh imun ni yang akan mengawal. Itu basic yang paling utama. Nombor 2, kita ada antibody. Antibody ni lah seumpama polis. Maknanya askar dah jaga sempadan-sempadan ni, tapi kita tak nafikan ada juga kadang-kadang kawasan kita diceroboh. Contohnya sempadan dia dengan Filipin sana, di Cebu, di Sabah Sarawak kan, especially di Sarawak lah, yang berdekatan dengan Mindanao kan, selalu dicerobohi dan sebagainya. Di Rantau Panjang, Bukit Kayu Hitam, di Perlis, Rantau Panjang di Kelantan, sering sekali diceroboh dari sempadan-sempadan itu. Bila dah masuk orang luar ini, yang baik-baiklah, yang jahat. Maksud dia jahat, maka polis perlu mengawal lah. Polis ni seumpama apa? Seumpama antibody. Mana kalau kita dah dicerobohi oleh virus masuk tubuh kita, supaya jangan berlaku kerosakan, jangan buat onar, jangan kacau, jangan buat kemusnahan, maka antibody yang mengawal. Itu nombor 2. Nombor 3, kalau dah rosak, kalau dah masuk, polis mungkin juga terlepas pandang. Ada kes tentu, penceroboh masuk, dia buat kacau, rosak lah. Bangunan rosak, benda dimusnahkan, harta orang diambil dan sebagainya. Maka kadang-kadang sampai orang pun disakiti
Maka apa yang berlaku ialah perlu di repair benda tu. Jadi nak repair ni kerja hormon. Itu yang kita perlukan, ada hormon yang stabil untuk balancekan tubuh kita balik. Okey. Namun begitu kadang-kadang bukan setakat rosak, dia musnah. Perlu diganti baru. Nak ganti baru ni lah kerja apa? Kerja enzim, kerja engineer. Jadi enzim ni macam engineer. Okay, jelas kat situ Okey, jadi kalau kita pecahkan benda tu pula, okey, kalau kita pecahkan, okey, kita tengok yang ketiga ni, kalau nak tengok kat sini ni, saya kata saya pecahkan. Okey pula, okey. Situ kalau bahagian kolom yang ketiga tu ada makanan harian, ada makanan tambahan. Jadi ini pun anda kena faham, kita ada makanan harian. Jadi untuk imbangkan 4 perkara tadi, kita juga kena jaga makanan harian, day to day. Mana makanan harian ni sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Clear kat situ jadi makan tengah pagi, makan sarapan pagi mesti dengan cara yang betul. Makan malam, cara tengah hari makan yang betul. Makan malam dengan cara yang betul. Okey. Dan makan benda yang betul. Okey. Cara makan betul tapi benda yang tak betul pun tak boleh juga kan. So maknanya kena makan. Maknanya ada satu makanan harian. Okey, dan ada satu lagi lah, kita nak juga dalam keadaan menghadapi wabak yang makin merencam ini dan dikatakan kita telah masuki fasa endemik. Okey. Maknanya kita dah kena hidup dengan virus ni. Sudah semestinya apabila kita hidup masuk fasa virus, fasa endemik ni, saya dah cakap berkali-kali seawal-awal PKP dulu, saya ulang balik dalam beberapa minggu yang lepas. Tak silap saya bulan 9 kita satu sesi pasal pandemik. Okey, menghadapi fasa endemik. Okey, pandemik versus endemik. Okey, saya mengatakan bahawa kita kena hidup dengan virus dan kita sentiasa mesti mengatasi virus. Jangan kita sama at par. Kalau kita EPA, maka kita akan dimusnah atau dimasakan ataupun kita menerima kesan mudarat pada virus tersebut. Tapi kalau kita di atas virus, kita lebih baik daripada virus, keseimbangan hidup, kesihatan kita, maka apa jadi kita boleh override virus tu. Bukan setakat override, lama-lama virus pun dia apa ni tu, dia bosan, dia penat. Dia duduk hidup dengan kita kan. Alamak, dia tu tak boleh buat kerja apa, duduk ikut dia je. Boring juga, boring lama tu. Maknanya masa boring tu namanya herd immunity dah tercapai. Okey, dah sampai immunity berkelompok. Maknanya virus dah surrender lah. Dah tak boleh buat apa dah. Okey, lantak je lah, kau nak kacau dia. Kau hidup dengan cara kau, aku hidup dengan cara aku. Virus dia kata macam tu. Itulah maksudnya herd immunity. Maknanya kita dah mencapai immunity berkelompok yang mana dah tak virus dah tak boleh kacau kita lagi. Okey. Virus dah tunduk pada kita dah. Hanya kita dah dapat mengatasinya. Okey, jadi dua perkara kat sini paling pentinglah makanan harian. Okey, maknanya kat sini saya cakap apabila untuk mengimbangkan empat bentuk tubuh kita, 4 komponen ataupun 4 elemen dalam tubuh kita tadi itu, maka kita mesti juga untuk memperkuatkan tubuh kita dengan dua cara. Satu, memperbaiki makanan harian kita dan juga mengambil sedikit makanan-makanan yang orang kata mempunyai nilai kesihatan ataupun nilai ubatan yang boleh memberi kesan yang baik pada tubuh kita supaya tubuh kita sentiasa lebih kuat daripada virus yang sedang kita hadapi. Okey? Itu satu benda. Jadi kalau siapa yang ambil vaksin tu macam mana? Definitely lah. Sudah semestinya anda juga mesti kuat sebab yang masuk dalam tubuh anda ada 3 perkara. Apa pertama? Virus yang dilemahkan. Hakikatnya virus lah walaupun dilemahkan. Nombor 2, pengawet kepada virus tersebut yang terdiri daripada bahan-bahan kimia tertentu. Nombor 3 adalah penstabil kepada virus pada vaksin tersebut, iaitu juga merupakan bahan-bahan kimia tertentu. Jadi nak tak nak, kita tidak ada pilihan, kita kena kuatkan tubuh kita sekarang ni. Okey, siapa yang tak ambil vaksin kena kuatkan tubuh kita nak menghadapi real virus. Okey. Dan siapa yang ambil vaksin kena juga kuatkan tubuh dia untuk menghadapi real virus dan juga menghadapi artificial virus ataupun vaksin itu sendiri dan juga bahan-bahan yang ada dalam vaksin tersebut. Okey, khususnya bahan-bahan pengawet dan juga bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan penstabil kepada virus tersebut. Okey, clear kat situ Okey, jadi makanan harian. Makanan harian ni kena ingat ada 4 makanan harian yang boleh berkesan pada 4 keperluan tubuh kita. Pertama, tubuh kita perlukan zat. Okey, sini anak-anak remaja yang mungkin menonton mak ayah suruh masuk ni kan. Okey, ataupun lepas ni tak tengok tak menonton tak live hari ni pun mungkin lepas ni maknya, ayahnya yang tengok hari ni tak pakai share dengan anak-anak kan. Anak-anak tengok ni, kalau anak-anak tengok ni apa yang saya cakap ni, dengar apa yang saya cakap ni,
Okey, ingat kita perlukan sumber yang zat yang banyak, okey, yang zat yang banyak dalam makanan harian kita supaya apa? Supaya imun kita kuat. Okey, dan apa yang ada pada sumber harian kita itu ulam-ulaman. Jadi anak-anak remaja ni yang kebanyakannya saya dengar lah, mungkin yang anak-anak perempuan tuan-tuan yang ada kat sini mungkin tak macam tu. Tapi yang datang jumpa saya tu kalau sebut je ulam je, dia punya berkerut dahi dia tu sampai 3-4 line dekat dahi dia. Sebab apa? Dia kata Allah, kalau suruh makan ulam ni susah betul. Okey, maka tak adalah. Okay, anak-anak remaja yang mungkin menonton rakaman ini ataupun live pada hari ini, saya kata kena jugalah sekarang ni kita belajar ambil ulam. Tak dapat ulam yang berat-berat pun, okay, ambil yang ringan-ringan. Okay, maknanya ulam lah makanan yang dimakan segar, okay, dimakan segar tanpa dimasak ataupun kalau dimasak sekadar dicelur sahaja. Okay, maknanya mulai hari ini ataupun mungkin sebelum ni siapa yang dah beramal kena pastikan dalam menu harian kita, okay, ada ulam-ulaman. Okay, sebab apa? Sebab ulam-ulam ni membekalkan zat. Okay, ulam ni benda yang dipetik daripada pokok tak lebih 3 hari. Maknanya dimakan segar, tidak dimasak ataupun sekadar kalau nak dimasak sekalipun nak lembutkan dia sekadar dicelur. Apa maksud dicelur? Okay, dicelur ni dipanaskan air, dididihkan, ditutup api, dimasukkan dalam air itu tidak lebih daripada 15 saat. Masuk dalam air itu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 angkat. Okay, jangan rendam dalam air panas tu. Ini bukan didihkan. Didihkan bukan ulam, dia dah jadi sayur. Okay, kalau terendam dalam air yang mendidih atau kuah yang mendidih itu dah sayur. Okay, ulam ni dia celup je. Celup. Okay, kira 15 saat. Okay, 15 detik angkat keluar. Itu maknanya ulam-ulaman. Terbaiknya dimakan segar, dibasuh dan dimakan segar. Ya, kalau boleh pergi kutis, pergi gigit kat pokok. Ulang raja tu kat pasu tu gigit-gigit. Itu yang terbaiknya kalau boleh lah. Okey, tapi tak senonoh pula kan. Okey. Jadi maknanya itu perkara pertama. Boleh? Jadi anak-anak remaja yang mungkin menonton rakaman ini ataupun mendengar secara live dah kena belajar-belajarlah. Okey, anak-anak kena makan ulam. Okey, belajar sikit-sikit lah, tak apa. Okey, dan tak perlu banyak. Ulam ni tak banyak, sikit saja. Dalam setiap menu tu ada, cukuplah. Ulang raja tu dah ada dapat 3-4 3-4 helai itu cukuplah. 3-4 pucuk tu kan. Okey, pucuk gajus tu, okey, dalam 2-3-4 pucuk tu mungkin dalam daun kecil-kecil yang daun muda tu kan. Okey, 5 line 6 line dah cukup dah. Okey, cecah dengan sambal belacan tu. Sedap bunyi sambal belacan tu. Liur pula. Keluar air liur pula kan. Okey. Okey, ataupun bendi. Okey, bendi, kacang bendi. Kacang bendi tu okey. Apa nama bahasa Inggeris kacang bendi ni? Nama pelik kan nama bahasa Inggeris dia. Okey. Nama kacang bendi. Okey. Siapa ingat nama bahasa Inggeris dia? Okey. Inggeris. Oh, tengok. Pelik betul nama dia Okey, tak apa. Okey. Jadi maknanya kacang bendi tu, celur kacang bendi tu. Okey, pun boleh juga. Kalau siapa masak kari tak apa, tak ada masalah. Nanti kari tu dah didih, dia masuk kacang bendi sekejap dah tu angkat. Jangan sampai didih lama. Kalau didih tu mungkin kira sampai 5 ke 10 saat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dah angkat. Asingkan kacang bendi tu, dah makan boleh jadi ulam. Okey, dia tak masak, dia separuh masak je ataupun suku masak saja dah boleh makan jadi ulam. Jadi kacang bendi tu mungkin sekali makan satu cukup lah. Kalau yang sedang-sedang tu satu cukup lah. Kalau anak remaja dia susah nak makan, satu cukup. Tak payah banyak-banyak. Okey. Jadi maknanya sentiasa ambil ulaman. Clear kat situ Okey. Okey. Nombor 2, nombor 2 kita perlukan vitamin. Okey, vitamin sumber makanan harian ialah kita mesti ambil buah-buahan. Ini sumber yang paling banyak dalam vitamin lah buah-buahan. So, jadi kalau boleh mulai sekarang ni kena organize lah. Okey, kat rumah kita tu supaya sentiasa ada buah-buahan. Okey, jadi ni pun sukar jugalah sebab kalau kat kedai tu yang ada buah tu macam-macam. Kadang-kadang buahnya buah yang sebab dia yang buahnya local fruits, buah-buah tempatan. Okey, kita pelik juga. Okey, sebab masalah yang kita buat sendiri sebenarnya. Dulu-dulu buah-buah tempatan ni dia ada musim dia tertentu dan silih berganti musim tu mengikut keperluan kita. Okey, sekarang ni kita tak dah.
Kan time durian gugur, durian semua gugur. Habis sebanyak-banyak durian, berlambat-lambat durian. Rambutan sampai tak termakan dan sebagainya. Maknanya alam pun dah waya juga dah pening dah. Dah tak boleh ikut dah ragam manusia ni sebab dah ragam manusia ni pelik benar. Kan? Okey, tapi yang pentingnya buah-buahan. Buah-buahan tu yang sebaiknya buah-buah tempatan. Kalau tak ada buah tempatan pun asalkan buah yang masih segar, ambil kan. Dan buah ni boleh buat dengan dua cara. Satu, ambil terus direct, makan buah tersebut, ataupun kita boleh buat jus. Boleh buat fresh juice. Dan macam-macam buah kita boleh ambil. Benda tu. Clear, tu nombor 2. Maknanya kalau saya tanya kat sini, hari ni dah ada makan buah tak? Kalau belum makan buah lagi, maknanya vitamin tak cukup supply hari ni. Kak Yati dah nampak muka depan saya. Kak Yati tanya, Kak Yati dah makan buah hari ni? Tak makan lagi. Kak Yati tak cukup vitamin. Tak cukup vitamin tu. Maknanya sangat unik kan benda tu. Dan ini pun satu habit yang susah tau nak diubah. Kan? Jadi kadang-kadang bukan anak-anak remaja kita lah, kita sendiri pun yang kita yang dah tua-tua ni kan. Dia bangun pagi tinggal nak makan buah banyak sikit hari ni, tapi nak tidur malam tak makan buah pula hari ni. Satu mungkin supply dia susah kita nak dapat kan. Kalau orang tua-tua dulu senang je keluar kan buah asam kundang, buah cermai tu, buah jambu batu, buah apa? Buah jambu biji tu. Keliling-keliling rumah dia. Sambil-sambil berjalan dia petik ngap pun. Saya ingat lagi masa kecil-kecil lah. Sekarang siapa yang duduk rumah flat, rumah pasarpuri, duduk kondominium tu takkan keluar pintu nampak buah jambu. Ada. Duduk rumah pasarpuri, duduk rumah kondominium, buka pintu depan rumah dia, adalah 3-4 pokok. Buah asam kundang. Ada? Tak ada kan? Jadi maknanya susah nak dapat supply. Tapi walaupun hakikatnya kita kena nak usahakan untuk dapat makan buah setiap hari. Nombor 3 ialah kita mesti ambil serat. Dan serat ini dah banyak terdapat sayur-sayuran hijau yang berdaun. Itu base lah, itu yang paling mudah sekali. Jadi ni pun kalau sebut je sayur ni pun mak ayah, biasa ibu lah, kawan ibu pun rasa macam kerut dahi juga. Sebab ada anak-anak yang langsung tak nak makan sayur. Bila sayur je masuk dalam nasi goreng pun dia elaknya. Dia selak-selak saya nasi je dia makan. Sayur ni dikuis ke tepi pun ada juga. Dan banyak kes yang saya jumpa macam ni. Dan kalau tanya saya, anak yang tak suka makan sayur, maknanya tak sihat lah. Apa yang tak sihat tu, maknanya sistem kesihatan dia tak seimbang. That's why dia berlaku rejection, berlaku penolakan tersebut. Dan itu perlu dirawat. Itu penyakit. Dia tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Itu semua penyakit sebenarnya. Tapi ialah orang tak anggap itu penyakit, orang anggap itu habit. Sebenarnya ialah penyakit. Rejection pada bahan-bahan yang baik yang perlu kita ambil itu satu penyakit sebenarnya. Dan itu kena rawat sebenarnya. Dia datang daripada sistem tubuh yang tak seimbang. Bukan kerana dia suka-suka tak nak benda tu, tidak. Dia begitu. Dia ada reflection. Nombor 4, kita perlu ambil mineral yang banyak, dan mineral yang banyak ada pada makanan ruji. So ada pada makanan ruji. So make sure kita kena ambil makanan ruji setiap hari, dan juga lauk pauk. Lauk tu kena ambil. Dan itu kena, maknanya sebab saya ada jumpa pasien saya yang anaknya tak boleh makan nasi. Unik juga, tak boleh makan nasi. Sejak kecil sampai besar tak boleh makan nasi. Dan itu semua tak sihat. Itu maknanya ketidakseimbangan. Dan sebab saya suka sebut perkataan makanan ruji. Makanan ruji ni maknanya kalau kita kat Malaysia ni ialah nasi. Dan sebab tu saya juga risau takut orang yang ada buat diet tertentu dan dia pantang terus tak makan nasi pun sebenarnya di situ ada satu kekurangan yang besar. Tapi ada juga masalah sebab dia kata tak boleh tinggal nasi, tapi kalau dah makan tak boleh berhenti. Segunung pinggang tu kan. Maknanya satu cawan beras tu seorang makan dia. Orang lain makan 4 orang, dia seorang makan. Itu pun mudarat juga, berlebihan. Itu pada kuantiti pula. Tapi hakikatnya lah kita perlu ambil. Sebab nasi dan makanan ruji, makanan setempat, makanan yang digunakan untuk membayar zakat. Sebab tu zakat tu bukan benda biasa, dia cerita hormon sistem dalam tubuh kita.
Jadi tak apa, maknanya dah 4 benda tu. Itu makanan harian. So make sure 4 sumber ni kita kena ada. Okey. Dan dalam nak enhancekan, nak mempertingkatkan kita punya keupayaan, ability tubuh kita ini kepada peningkatan 4 sistem utama immune, antibody, hormon tadi tu, sebab tu kita kena ambil sedikit makanan tambahan. Okey, maknanya dalam situasi sekarang ni nak tak nak, okey, kalau 4 kita tadi komplit, kita makan ulam tiap-tiap hari, kita banyak makan buah tiap-tiap hari, kita ambil serat yang cukup tiap-tiap hari, kita ambil mineral yang cukup tiap-tiap hari, semua tu cukup, tak ada kurang belaka, dan bukan setakat yang biasa-biasa, yang baik-baik belaka. Katalah yang tetap juga ada keperluan untuk mengambil makanan tambahan sebab kita sedang menghadapi situasi wabak. Okey. Itu maknanya itu kepada itu. Kalau mungkin sebelum ni kita tak menghadapi wabak, bagi siapa yang komplit makanan harian ni, dah tak ada apa, dah tak kisah dah, dia dah boleh peluk tubuh, okey, dia dah steady dah. Maksud saya betul tak? Tapi dalam menghadapi wabak yang sedang berlaku ini, maka tentu tubuh kita mesti ekstra daripada wabak yang ada. Maka di situ menunjukkan bahawa keperluan makanan tambahan dah mula mendesak, dah mula diperlukan oleh tubuh kita. Apatah lagi kalau ada di kalangan kita yang 4 tadi tu pun hancur pocai. Okey, ulam tak boleh makan, no. Kan? Makan buah pun tak cukup. Macam Kak Yati ni dah tak makan buah. Okey. Jadi maknanya siapa-siapa lagi lah kan, yang kalangan kita ni kan, yang okey, lepas tu sayur pun tak boleh makan. Kalau makan pun sikit-sikit, memilih-milih. Sayur tertentu makan. Kalau maknya masak sayur yang dia favourite, dia makan. Kalau sayur yang tak kena sayur favourite-nya, ditinggalkan. Okay, lepas tu makan pula tak makan nasi. Tak makan nasi. Kan? Macam-macam lah sekarang ni. Okay, ada makanan dia pelik-pelik kan. Takoyaki. Apa tak tahulah, saya pun tak faham lah budak-budak sekarang ni kan. Macam-macam benda. Yang Koreanya lain, yang Jepunnya lain, Westernnya lain, Easternnya lain, macam-macam benda lah kan. Kita pun tak reti, nak sebut pun tak reti kan, tak usah nak makan. Kadang-kadang sekali-kali dia nak cuba juga kan, disebut dia budak-budak ni, kita kata tak apalah, cubalah, cuba masuk separuh tu, ya Allah, nak keluar balik, tapi segan juga kat orang, telan atau ulan tu bulat biji mata, macam nak gugur biji mata tu kan. Okey, tapi itulah hakikat dia. Jadi kalau dah makan pun macam tu, bagi saya hancur pocai, dia tak tersusun, tak teratur, sudah tentunya makanan tambahan ini menjadi satu keperluan yang teramat penting. Okey. Jadi apabila nak ambil makan keperluan, makan tambahan bagi saya, kita ambil lah macam sebagaimana yang kita menjadi tagline dalam kita punya pendekatan RAM lah, sihat secara alami, maka kita tepikan dulu yang artificial. Tolak tepi dulu artificial. Boleh ke nak cari zat-zat yang artificial? Banyak kan, siapa nak apa dia boleh. Kita boleh nak cari vitamin, multivitamin dalam bentuk artificial, banyak. Pergi farmasi tu boleh order je, tinggal bayar je, dapat awak balik macam-macam. Begitu jugalah dengan serat, macam-macam serat ada sekarang ni. Begitulah juga dengan mineral, kita nak ambil macam-macam mineral, magnesium, kalsium lah, macam-macam lah kan. Ferrum lah, apa semua sekali boleh pergi je kat farmasi, banyak. Tapi kita nak ketepikan yang itu. Kita nak ketepikan itu sebab apa? Sebab ada satu benda yang sangat penting yang kita kena ingat. Kita kena ingat tubuh kita ini, kita ni, bahasa yang saya gunakan ialah kita ni asli. Maka apa-apa saja yang nak masuk dalam tubuh kita ini, seboleh-bolehnya seasli yang mungkin. Kecuali dalam keadaan yang terpaksa, contoh vaksin ini. Kalau ikutkan teori ini, saya tak boleh terima lah. Tapi kalau musyakah yang ada, saya kata okeylah, acceptable lah dulu. Pada satu-satu keadaan. Jadi siapa yang nak menolak tu, bagi saya satu kekuatan yang besar. Sebab tu saya respect pada mereka. Tapi walau bagaimanapun, tak semua orang mampu untuk duduk keadaan macam tu. Jadi maknanya kita dah satu keperluan yang besar sekarang ni untuk mengambil makanan-makanan tambahan yang bentuk semula jadi. Jadi dalam bentuk semula jadi ni, saya cuba highlightkan 4 perkara yang daripada zat, vitamin, serat dan juga mineral tadi tu dalam 4 sumber yang memang bersifat universal. Yang senang kita perolehi, khususnya kita dalam keadaan sekarang ni boleh dapat kat mana-mana saja. Yang pertama, untuk cukupkan zat dalam tubuh kita secara suplementnya. Secara suplemen ni maksud saya ialah makna tambahan. Ingat maka yang original tadi tu, yang makanan harian tadi pun kalau boleh usahakan.
Okey, ini bukan replacement. Saya tak kata makanan ini menggantikan apa makanan harian yang perlu kita ambil. Beza okey, makanan harian tu tetap kena usahakan juga. Okey, tapi dalam masa yang sama kita kena ambil makanan tambahan. Zat maknanya kita kena mula beramal dengan zaitun. Okey, zat maknanya zaitun. Ingat zat zaitun. Zaitun sumber zat yang paling baik. 82 zat yang diperlukan tubuh kita terdapat dalam zaitun. Okey. Jadi zaitun ni maklumlah. Tak ada kan belakang rumah kita pokok zaitun kan. Okay. Kalau siapa ada pokok zaitun di belakang rumah dia, tak apalah, keluar rumah petik zaitun tu ngak-nguk makan kan. Okey, itu pun saya rasa tak ada siapa yang sanggup sebab zaitun ni pahit. Kan nama zaitun tu macam manis kan. Okey, selalu saya kalau siapa datang kat tempat saya kata nak makan buah zaitun tak? Bolehlah kalau nak makan. Okey. Jadi saya ambil buah zaitun, saya gigit. Tak, gigit tu manisnya buah zaitun ni. Padahal kita dah memang tahu zaitun tu pahit, tapi saja nak uja dia. Jadi apabila dia dengar manis zaitun ni, dia tak pernah makan zaitun kan. Jadi dia pun ambil buah zaitun tu, gigit dengan perasaan nak dapat manisnya kan ya. Itu yang kau je tu termenung, terbeliak biji mata dia. Pahit kan. Okey. Jadi maknanya saya nak jelas kat sini lah zaitun. Maknanya yang pastinya yang sampai kepada kita buat masa ini dengan mudah dan senang diperoleh ialah minyak zaitun. Itulah biasa yang sampai. Jadi maknanya minyak zaitun lah yang kita nak gunakan. Okay? Jadi itu pertama, sumber pertama minyak zaitun. Maka lepas ni maknanya kena simpan minyak zaitun di rumah. Jadi mesti ada minyak zaitun ni. Okay? Siapa kat sini yang tak ada minyak zaitun, hari ni atau besok dah kena cari dah. Okay? Dapatkan sumber minyak zaitun. Dan sekarang alhamdulillah senang nak dapat. Okay? Senang nak dapat sebab apa? Banyak sumber. Okay? Banyak tak macam tahun 90-an dulu. Saya baru tahun 90-an ataupun awal 2000 pun masih susah lagi, tapi mula daripada 2012 ke atas tu dah mula senang dah. Okey, kalau 2005, 2003, 2004, 2002, 2001, tahun 2000 tu nak cari minyak zaitun susah, mahal, eksklusif. Kan? Tapi sekarang dah alhamdulillah kat mana-mana ada. Cuma kalau boleh belilah yang dipercayai. Belilah yang ada kualiti. Jangan beli dekat tempat-tempat biasa ataupun yang bulk tu sebenarnya tak ada. Belilah yang ada brand sikit, bukan yang mahal sangat. Okey. Itu pertama. Okey, pertama nak beramal dapatnya. Cara nanti kejap lagi saya akan explain. Okey, clear zaitun. Ingat zat, ingat zaitun. Kita perlukan 82 zat dalam tubuh kita dan 82 zat ini ada dalam zaitun. Okey. Jadi maknanya kita dah kena mula dah beramal dengan zaitun. Siapa dah mula kekalkan, siapa yang belum mula kena cari dah ni. Okey. Nombor dua, kita perlukan vitamin dan keseluruhan vitamin A dan K yang diperlukan di tubuh kita ada dalam madu lebah asli. Jadi maknanya hari ni kita dah kena belajar untuk mengambil madu lebah asli. Okay? Madu lebah asli. Kat rumah mesti simpan kan madu lebah asli ni. Okay? Jangan beli sekilo. Ini beli sekilo je buat apa? Sekejap je habis. Kan? Nak keperluan tubuh kita, beli 2 kilo, 3 kilo kan, simpan kat rumah tu madu. Okay, madu lebah asli. Okay? Jadi berhati-hati juga beli madu ni kan. Pun saya pastikan beli pada penjual yang kita yakini, yang orang kenal, yang kita kenal sebagainya. Sebab banyak juga kes penipuan madu tiruan. Jadi pastikan beli madu yang asli. Itu yang kedua. Maknanya mesti ada madu. Mesti simpan madu kat rumah. Madu lebah asli mesti disimpan dan digunakan. Cara nak guna nanti saya akan explain kat sini. Saya percaya yakin yang masuk hari ni insya-Allah lah, saya rasa kalau saya tengok wajah-wajah ni yang masuk ni, saya rasa bohong kalau dia tak simpan madu lebah kat rumah ni. Kan? Tapi saya nyatakan juga kat sini supaya siapa-siapa yang mungkin anda kongsikan rakaman-rakaman ini, supaya mereka juga dah mula bertindak untuk menyimpan madu lebah asli di rumah. Sebab ada guna penting. Sebab apa? Kita nak perlukan vitamin, dan vitamin yang lengkap dalam satu bahan bersifat multivitamin A sampai K dalam madu lebah asli. Bahan lain dia ada mungkin sebahagian vitamin saja. Tapi dalam madu lebah asli komplit, lengkap, asli, original. Yang disusun oleh apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atas takbir urus Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa? Satu serangga yang Allah takdirkan boleh menghasilkan madu itu lebah. Itu maknanya itu clear. Nombor 2. Nombor 3. Serat. Kita perlukan serat. Serat yang paling baik ada dalam 2
Dua perkara yang mungkin boleh kita simpan kat rumah dan kita senang juga dapat sekarang ni, iaitu kurma ataupun kismis. Kurma atau kismis, salah satu. Dah ambil kurma tak payah ambil kismis, kalau dah ambil kismis tak payah ambil kurma. Kalau boleh pernah tu. Kurma ni kalau boleh kurma yang kualiti sikit lah. Sebab ni kita nak buat suplemen. Jangan beli yang RM8 sekilo tu. Sabar aja. Saya nak beli makanan makanan tambahan ni, beli je yang cincai je. RM8 sekilo. RM8 sekilo tu boleh buat baja dah tu. Kan? Bukan buat makan. Jadi maknanya tak ambil lah beli banyak. Dan kurma kalau tanya saya, kurma yang paling baik definitely lah memang ada nas, ada sumber, ada kajian sendiri, ajwa. Ajwa sumber kurma yang paling baik. Nombor 2 mabrum, nombor 3 safawi, nombor 4 nombor 1 ajwa, nombor 2 mejol, nombor 3 mabrum, nombor 4 safawi, nombor 5 mariami. Itulah antara bukan jenama, itu bukan jenama, itu spesies atau jenis kurma. Bukan benda tu. Ada orang tanya, kurma Yusuf Tayyub okey tak? Betul, Yusuf Tayyub tu brand. Tapi Yusuf Tayyub ada jual kurma ajwa, Yusuf Tayyub ada jual kurma safawi, Yusuf Tayyub ada jual kurma lain-lain juga kan. Tapi maknanya jenis kurma. Terbaik nombor 1 ajwa, nombor 2 mejol, nombor 3 mabrum, nombor 4 safawi, nombor 5 mariami. Yang lain-lain tu wallahu alam. Bukan saya kata tak baik, tapi di luar pengetahuan saya. Ada 5 spesies kurma ni ada fiber yang paling baik. Clear kat situ kurma. Cara nak ambil dia nanti saya akan cerita depan ni. Ini bahan dulu. Maknanya kat rumah kena ada kurma lah. Siapa tak ada kurma. Kalau kismis ni saya tak galakkan sangat. Sebab apa? Sebab kismis yang betul-betul ada fiber yang baik ni adalah kismis yang natural dry. Bukan kismis yang ada kat pasar ni, susah lah. Susah sikit. Kismis dan natural dry ni kalau tengok, dia akan kecut-kecut. Dia tak akan berkilat, besar, cantik tu tak. Dia kecut macam ya Allah. Kecil-kecil je. Dan dia repot dia macam tak cantik lah, tapi dia high quality. Jadi tapi setakat ni saya susah nak jumpa. Sangat-sangat susah nak jumpa. Yang ada yang berkilat cantik tu semua sekali lah. Tu yang sebab saya tak sarankan sangat kismis tu. Lebih mudah untuk mendapatkan kurma berbanding kismis yang kualiti yang saya cakap tu. Kismis yang baik ni dia macam dia panggil gula-gula ringkas, gula-gula. Dia betul-betul macam gula-gula, dia macam crystallize gitu kan, kecil, krepot je. Itu natural dry. Kalau kita masuk dalam mulut, dia kena air liur, sekejap je dia terus hadam. Tak sempat nak kunyah lah. Itu maknanya high quality lah, dan ini sangat mahal. Kadang sekilo tu jatuh sampai ratus-ratus. Tapi sebab tu kat Malaysia memang sangat susah nak dapat ni. Sebab tu saya tak highlightkan sangat kismis. Boleh nak ambil kismis, tapi kismis yang ada sekarang macam tu lah. Macam-macam kismis kita tengok ada kan. Tapi saya lebih prefer kalau boleh anda dapatkan, kerana sumber yang mudah, kurma tadi lebih mudah daripada kismis yang spesiasi yang kita nak. Nombor 3. Nombor 4, sumber yang keempat yang boleh kita ambil ialah mineral. Dan mineral ni ada dalam pelbagai bentuk, banyak sikit. Pertama, boleh ambil dalam bentuk buah, ada pada delima. Delima. Delima ni kalau siapa yang nak beli yang dah dalam bentuk jus, make sure beli jus yang the whole fruit delima yang press tu. Satu dia organik, nombor 2 the whole fruit. Maknanya biji delima tu dipress dan diambil dia punya jus dia. Dia bukan ambilnya biji di dalam tengah, sari dengan biji. Dia nak kulit, sari dia semua dekat betul. Dan ada juga dijual di pasaran, tapi walaupun harga dia mahal sikit lah. Dan dalam bentuk macam tu. Tapi kalau tak dapat tu, boleh juga cari di supermarket dalam bentuk fresh delima. Dan ambil yang organic grade lah, organic. Delima kadang-kadang besar gini. Dan boleh balik buat sendiri kat rumah. Biji delima yang besar tu balik, ni potong-potong basuh, bersih-bersih, potong-potong kulit isi apa semua sekali tak ada buang. Masuk dalam blender, masukkan air, sekadar blender tu boleh pusing. Blender sampai lumat, masukkan dalam penapis teh ke, penapis kain tu,
perah, ambil dia punya jus dia tu. Jangan pakai juice maker tak jadi. Okay? Dia kena blender perah tu, ambil air tu simpan dalam peti sejuk. Biasa seminggu boleh tahan. Okay? Jus yang macam tu lah, pure jus yang macam tu, yang saya katakan dengan mineral. Okey, kalau tak ada tu boleh digantikan dengan siapa yang tak ada masalah dengan lactose ataupun susu susu segar, boleh ambil susu segar, fresh milk. Okay, fresh milk. Fresh milk ni tak kisahlah kambing ke, lembu ke, unta ke, kuda ke, tak kisah. Kan? Yang penting fresh milk. Golek ni adanya dua je lah, susu lembu dengan susu kambing kan. Tak ada saya rasa. Cakap lagi saya tak jumpa lagi yang jual dalam botol susu unta kat Malaysia ni kan. Kalau dekat dekat Mekah, dekat Madinah tak tahulah kan, tapi kalau kat Malaysia ni tak ada lah. Okey, begitu juga dengan susu kuda. Okey. Tak ada. Okey, kalau dia maknanya yang susu sama ada kambing ataupun lembu, fresh milk. Okay, fresh milk ni kalau yang accepted lah, yang boleh diterima paling tidak pun ialah yang pasteurized. Okay, jadi maknanya fresh milk kalau yang ada dalam botol-botol dekat supermarket tu biasanya pasteurized. So acceptable lah, masih boleh diterima. Okay, so bukan susu penuh susu penuh krim atau full krim tu, bukan. Okay, itu bukan itu tak cukup. Kandungan mineral tak cukup itu. Okay, ataupun juga susu ubah suai, susu rendah lemak, itu bukan juga. Okey. Itu yang kedua. Juga boleh diambil mineral ni sumbernya daripada rock salt, garam bukit. Rock salt. Okey, rock salt. Cuma kena fahamlah cara nak ambil dia, jangan over lah, jangan berlebihan lah. Okey. So maknanya 3 benda tadi. Clear kat situ, habis dah 4 sumber kita. Okey. Zaitun. Kita balik pada zaitun ni. Cara nak ambil pula sebagai sumber makanan tambahan. Okey. Zaitun sumber makanan tambahan ni, zaitun mana at least extra virgin Evo punya. Evo-nya grade, tapi yang lagi baik. Jadi yang lagi baik kalau siapa boleh dapatkan sumbernya ialah yang ancient grade. Ancient grade ni lah pokok zaitun, minyak zaitun yang diambil daripada buah zaitun yang usia dia melebihi 100 tahun. Ancient grade. Ini antara yang terbaik lah. Okay. Kalau tak dapat pun dia dah Evo tapi yang daripada pokok tu dan mahal lah. Okay. Biasanya harga dia sangat mahal. Okay. Tapi kalau siapa mampu silakan. Okay. Kalau tak mampu pun Evo pun extra virgin pun sudah memadai. Okay. Jadi brand tu carilah sendiri. Ini banyak. Okay. Kawan-kawan kita ramai yang jual minyak zaitun Evo ni yang boleh diambil sebagai satu sumber makanan tambahan. Okey. Cara nak ambil dia ialah sebelum tidur. Okay. Mungkin ada cadangan-cadangan yang berbeza dengan kawan-kawan yang lain ataupun pengamal-pengamal lain, tapi mengikut pendekatan RAM, kita fokuskan ialah untuk zat-zat ini tak perlukan metabolisme, minyak zaitun tak perlukan metabolisme yang berat. Okey, dia mempunyai zat yang tulen, maka dan digunakan untuk meningkatkan imuniti tubuh kita. Okey, dan amat baik. Okey, amat baik diambil pada waktu malam. Okey, waktu malam ni maknanya dah habis, tak nak makan apa-apa dah. Okey. Okey, dia kita tak nak makan apa-apa dah. Dah habis, dah siap tak nak makan apa-apa tu dan ambil minyak minyak zaitun tadi. Okey. Jumlah dia mudah saja. Okey. Kalau siapa nak ambil banyak, sebab dalam hal keadaan gini kita nak melawan wabak yang ada ni, kalau siapa nak ambil banyak 10 mil. Siapa yang nak ambil sikit mungkin dapat itu 5 ke 10 mil. Maknanya 5 mil atau 10 mil. Satu sudu atau 2 sudu. Sudu makan tu 1 atau 2 sudu. Ini sudah memadai. Okey. 1 atau 2 sudu. Pulanglah. Kalau mungkin anak-anak remaja kita mungkin belasan tahun tu cukup memadai 1 sudu 5 mil. Dan kalau anak mungkin kita yang dewasa ni mungkin boleh ambil 2 sudu kalau nak ambil banyak lah. Ataupun sebenarnya memadai kalau ikutkan dos asal cadangan kami ialah 1 sudu 5 mil sudah memadai. 5 mil. Okey, ataupun dengan kadar lain 5 ke 10 mil ikut kesesuaian anda lah. Okey, clear kat situ? Boleh?
Ada dah siapa beramal dengan minyak zaitun? Sebelum tidur ambil 1 ke 2 sudu minyak zaitun. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, dah mula-mula buat lah. Ada orang ambil pagi, tak salah pun. Ada yang ambil tengah hari. Ada yang ambil awal pagi, semasa perut kosong pun boleh juga. Tapi dalam hal untuk meningkatkan immunity, dalam bentuk pendekatan REM, kita sarankan lebih optimum, lebih baik kesannya adalah diambil pada waktu malam. Jadi lepas ni kalau ada orang suruh minum waktu pagi, janganlah kata salah pula. Tak, boleh je sebenarnya. Yang pentingnya masuk dalam perut. Kan? Jangan disumbat ke hidung dah lah. 5 ke 10 mil ataupun 1 ke 2 sudu besar sudu makan tu pada waktu malam. Clear kat situ nombor 2 ialah madu lebah asli. Madu lebah asli ni diambil pada waktu pagi. Pagi dan terbaiknya ialah selepas sarapan. Bukan sebelum sarapan, selepas sarapan. Selepas sarapan ataupun di kalangan pukul 10 ke, pukul 9 ke, dah sangat baik dan terbaik diambil dengan bancuhan air. Dalam hal untuk burstkan kita punya antibody tubuh kita, sebab vitamin kita gunakan untuk tingkat antibody tubuh kita, maka boleh terus ambil dalam sudu masuk mulut tu, tak ada masalah juga, tapi adalah baik mengikut pendekatan REM diambil dalam air, bancuh dalam air. Bancuh dalam air, airnya suku gelas, mungkin dalam 50 ke 80 ml. Kalau gelas besar 80 ml, suku gelas tu masukkan 1 sudu 5 ml. 5 ml. Godak, dilarut, minum sikit-sikit sampai habis terus. Pada waktu pagi selepas breakfast. Selepas sarapan pagi. Dan kalau boleh jangan, kalau boleh, kalau tak boleh pun ambil je. Kalau boleh jangan melepasi waktu zuhur. Jangan lepas waktu zuhur, tentu kalau dia akan jadi juga khasiatnya. Kita akan dapat vitamin juga, tapi manfaatnya mungkin sedikit berkurang dalam konteks untuk meningkatkan antibody tubuh kita. Clear kat situ nombor 3. Kurma. Atau kismis tadi lah, tapi kurma. Saya lebih prefer kurma kerana tadi faktor dari sumber senang nak dapat. Setiap hari ambil kurma dan terbaik ambil kurma ni pada waktu tengah hari. Tengah hari tu bermaksud ialah pada pukul 12 sampai ke pukul 3. In between tu yang terbaik. Kalau tak dan waktu itu, ambillah waktu lain. Tapi ni yang terbaik dari segi keberkesanan dia dan pengamatan yang kita buat, itu yang terbaik. 3 hingga 7 biji dah cukup. Jangan ambil banyak. 3 hingga 7 biji sudah memadai. 3 hingga 7 biji. Kalau anak kita kat sekolah tu bekalkan dia dalam tupperware ke apa ke. Itu supaya mereka boleh buat bekal ke sekolah dan sebagainya. Clear. Nombor 4 ialah mineral. Mineral ni ada banyak ada 3-4 variety tadi. Kalau delima, terbaik mengambil pada waktu petang. Jus delima tadi terbaik ambil pada waktu petang pun sama 5 ke 10 ml, tak payah banyak. Sebab kita ni bukan cerita rawatan, ini cerita lah suplemen. Tapi kalau cerita rawatan dah lain dos dia. Dia pernah sampai pasien saya suruh minum sampai 25 ml pun ada. So berbezalah dengan apa yang kita cerita dari segi konteks suplemen. Kalau susu ambil pada waktu pagi. Semasa breakfast. Garam bukit sebelum sarapan. Kalau rock salt tadi tu sebelum sarapan. Maknanya kalau rock salt, senang dia ambil dalam gelas, air dalam gelas, suku gelas itu, ambil sedikit, secubit sikit dia masukkan rock salt dalam garam bukit dalam air tu sekadar air tu payau. Anda ambil air tapis kat rumah tu, masukkan garam sekadar rasa payau. Dan minum sikit-sikit semasa perut kosong. Sebelum breakfast. Belum apa-apa gitu dah ambil dah tu. Kalau tak puasa lah, kalau puasa jangan. Kan? Kalau nak susu semasa breakfast. Kalau delima ambil waktu petang. Kalau jus lima yang pekat tadi tu 5 hingga 10 ml sudah memadai. Susu maknanya 1 gelas lah. Kalau rock salt ni sedikit secubit dalam air
Okey, dalam air suku gelas tu sekadar rasa payau semasa perut kosong. Dah habis 4 perkara yang kita boleh praktiskan. Okey. Maknanya kalau saya nak ulang balik dari segi strukturnya ialah bangun pagi, ini bangun pagi, ambilkan sedeku gelas air, okey, dah bersihkan badan apa semua sekali, terbaiknya dah bersih, katalah lepas solat subuh, okey, dah habis baca Quran, dah habis zikir dan sebagainya. Kalau sebelum tu dah haus dan minum air kosong, minumlah, tak ada masalah kan. Okey, lepas tu sebelum sarapan ambillah sikit air suku gelas, masukkan sedikit rock salt, garam bukit dalam dalam air tu, larutkan dia sekadar air tu rasa payau, minum sikit-sikit sampai habis. Dah selesai. Mungkin kita nak jamah sedikit, sarapan yang sedikit, sarapan yang baiklah sarapan yang sedikit. Sepintas lalu. Ambil kuih, ambil roti sandwich ke, nak ambil nasi goreng ke, nak ambil nasi lemak ke, tapi jumlahnya sedikit. Dalam masa yang sama, masa tu kita minum susu segar, fresh milk. Lepas tu kita terus, setelah buat urusan kita apa semua sekali, pada time pukul 10, mungkin pukul 9.30, 10, 10.30, pukul 11, ambilkan air suku gelas, masukkan 1 sudu madu lebah asli, kacau, larutkan, minum sikit-sikit sampai habis terus. Dah madu lebah. Ambil vitamin pula, jadi ambil mineral. Pada time tengah hari, katalah kita nak tidur sekejap, nap sleep tu, ataupun kalau lelah tu, sebelum tu pun boleh, ataupun selepas kita kalau lelah, ataupun selepas kita solat zuhur, ambilkan 3 biji kurma. Lepas tu kalau nak makan tengah hari, silakan, bismillah. Dan makan tengah hari yang sederhana. Bagi siapa yang makan tengah hari, makan yang sederhana. Lepas tu, biasanya kalau nak ambil lagi D5, boleh petang lepas asar, ataupun mungkin selepas riadah ke, petang riadah sikit. Lepas tu ambillah sesudu 5 ml jus D5. Yang pekat ni saya kata the whole fruit D5 tadi, sama ada anda yang buat sendiri ataupun anda beli yang dah siap sedia, yang the whole fruit jus tadi tu. Lepas tu teruskan macam biasa sampailah malam. Katalah pukul 10, 10.30 bagi siapa yang tidur lewat sikit, mungkin pukul 11. Pada time ke setengah jam sebelum tidur tu, ambillah 1 sudu 5 ml ataupun nak banyak sikit 10 ml. 2 sudu makan minyak zaitun Evo tadi tu. Extra virgin extra virgin olive oil tadi tu. So itulah lebih kurang kalau anda nak ambil secara ringkasnya sebagai suplemen. Ingat saya katakan ini sebagai suplemen. Dan siapa yang perlu ambil suplemen ini ialah kita semua. Dalam hal keadaan hari ini boleh dikatakan hampir semua kita memerlukan suplemen. Sebab apa? Sebab kita sedang menghadapi satu situasi yang agak rancam. Wabak sedang berlegaran ataupun dengan tinggi kita dah masuk fasa endemik. Maknanya kita telah kena hidup dengan virus. Keliling kalang kita ada, kita pergi ke pasar kita akan jumpa, kita akan pergi ke sekolah kita jumpa, kita pergi ke kampus ke pelajaran universiti kita jumpa, kita pergi riadah petang-petang kalau tempat awam pun kita jumpa, ataupun apa-apa saja possibility kalau kita berhubung dengan orang keliling kita pasti kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan virus yang ada dalam yang sudah endemik ini. Maka semestinya tubuh kita mesti kuat, dan salah satu caranya adalah dengan cara yang tadi, maintain. Siapa yang ambil vaksin pun kena, siapa yang tak ambil vaksin pun sama juga itu. Dan keadaan ini mungkin boleh membantu sedikit tubuh kita untuk ditingkatkan kualiti kesihatan kita. Khususnya bagi mereka yang dah ambil, yang saya kata ulam pun ambil, buah-buahan pun ambil, sayur-sayuran pun makan, makanan ruji pun kita steady makan macam biasa. Apatah lagi kalau siapa-siapa di kalangan kita yang kurang makanan harian tadi tu, yang tak lengkap. Sayur tak suka, ulam tak suka, buah-buahan sekali-sekala ambil, makanan ruji tu mungkin ambil hari-hari lah kan. Jadi maknanya lauk pauk pun ada yang jenis kita tak ambil, sedangkan kita kena ambil variety lauk yang berbeza-beza setiap hari supaya kita dapat sumber mineral yang berbeza-beza. Tak adalah ambil ayam, muka pun dah macam drumstick ayam tu kan. Ada anak-anak kita kan, kadang-kadang dia tak nak makan ayam, ada yang suka telur je. Tu makan yang mudah je.
3 hari yang berturut-turut kita makan benda yang sama, masuk hari keempat, walaupun tu baik macam mana, dia akan merupakan kemudaratan bagi kita. Dia akan beri kesan mudarat pada tubuh kita. Jadi nak tak nak, kalau boleh silih berganti. Kita memerlukan multiple zat, kita memerlukan multiple vitamin, kita memerlukan multiple serat, multiple mineral, maka kita kena silih ganti makanan kita itu dengan pelbagai variety yang berbeza. Jadi insya-Allah saya rasa saya dah dapat kongsi secara ringkasnya itu. Di samping itu untuk imbangkan balik adalah disarankan kepada semua untuk bagi seluruh remaja-remaja pun dah kena ni. Ya, anak kita remaja yang belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Jadi dua perkara yang saya cadangkan iaitu terapi mandian dengan terapi bekam. Ini ada dua kaedah yang kita kena buat secara konsisten. Kalau tanya saya, mandian dengan bekam ni dia alternate. Dia alternate maksud apa? 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Maknanya dalam setahun tu 3 kali berbekam, 3 kali buat terapi mandian. Mandian ni dia ada kaedah dia. Dia rendam terus dalam tak mandi dan kita galakkan buat di pusat terapi lah. Tak buat sendiri di rumah sebab dia ada kaedah dia. Bekam tu sama. Kita galakkan buat di pusat terapi. 3 bulan, 3 bulan. Sama ada anak-anak kita remaja. Dan sekarang alhamdulillah saya nampaknya kesedaran dah mula ada. Dia maknanya ada dah juga remaja-remaja, anak-anak kita yang umur belasan tahun dah mula berbekam. Alhamdulillah satu perkembangan yang bagus. Jadi kalau tidak nanti kita kalau dulu yang muda-muda ni kata tak nak bekam, tak suka sebagainya. Tapi sekarang dah mula ada dah kesedaran tu, dah ada anak-anak remaja kita dah mula berbekam dan sebagainya. Jadi dua berbekam dengan terapi mana satu terapi yang sangat-sangat baik dan dialu-alukan untuk kita usahakan benda tu. Especially dua-dua benda tu, terapi kalau untuk imun dengan antibody lebih kepada terapi mandian. Kalau untuk hormon dengan enzim, lebih kepada terapi bekam. Dua-dua benda tu kalau kita silih berganti, sebab saya kata alternate 3 bulan, bulan 1 buat terapi mandian. Lepas tu bulan bulan 4 bulan 1 buat terapi bekam. Mandian. Lepas tu alternate. Buat bekam. Lepas tu cukup 3 bulan terapi lagi. Terapi mandian lagi. Lepas tu terapi ataupun mudah buat selang 2 bulan pun boleh. Tapi minimum digalakkanlah sekurang-kurangnya bagi orang yang sihat bekam 3 kali setahun. Terapi mandian 3 kali setahun. Jadi 6 kali terapi. Maknanya sela 2 bulan tu ada je terapi. Jadi dua-dua benda tu sangat membantu. Jadi saya rasa itu saja untuk saya kongsi hari ini. Kalau ada soalan mungkin boleh buka soalan, kita dah pukul 4. Sebab asal cepat sekarang ni. Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan dah faham Melaka dah tu. Ada soalan? Tak ada? Okey, Cikgu Yeni. Doktor, sayur. Ya. Salad ke sayur? Salad. Okey. Cikgu Yeni tanya sayur tu apa ni salad tu sayur ke tak? Okey, sayur ke apa ni tu. So dia vice versa lah sebenarnya sebab kalau tanya saya, dia lebih pada sayur. Dia bukan ulam. Sebab ulam ni dia beza sikit. Dia kalau nak faham secara umumnya ialah kalau segi struktur je lah. Sebab kita orang awam kita tak payah cerita pasal substance dia, kandungan dia. Ini begitu susah juga namanya. Maknanya kalau daunnya lembut, daunnya walaupun hijau ataupun warna apa tapi dia lembut lebih kepada sayur. Maknanya dia lebih fiber. Tapi kalau dia lebih kepada daunnya keras. Contoh ulang raja kan daunnya keras walaupun dia kecil, memanglah lembut boleh getuk dengan tangan dia tapi dia lebih kasar lagi. Maknanya itu lebih kepada ulam. Okey. Okey, salam doktor. Saya. Nak tanya berkenaan dengan habbatus sauda. Macam mana cara makan dia? Minum je. Okey, alhamdulillah. Satu soalan yang bagus. Tak keluar pula habbatus sauda kat sini tak ada cerita pun habbatus sauda. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau nak tanya saya, habbatus sauda ni dia adalah elemen yang kelima, iaitu dia panggil coenzyme. Kita tu tubuh kita ni ada 1, 2, 3, 4, 5.
Apa ni? Empatnya ialah zat, mineral, zat, vitamin, mineral, serat dengan mineral. Yang keempat ini kita perlukan unsur sore. Dan habatus sauda berada di situ. Melalui pendekatan saya, habatus sauda ini kalau ikut pendekatan saya secara total, saya akan berikan habatus sauda kepada mereka yang sudah mengalami kesusutan atau ketidakseimbangan atau dengan kata lain penyakit. Sebab dia adalah kategori ubat. Jadi tapi namun begitu tak salah. Ini tak salah untuk ambil sebagai suplemen sebagai pencegahan awalan. Jadi di mana nak ambil dia habatus sauda ini? Ada dua dua keadaan. Pertama, kalau nak diambil sebagai suplemen, saya galakkan anda ambil kalau dia dalam bentuk liquid. Liquid ni maknanya dia telah diperah dan keluar minyaknya. Minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda, saya galakkan ambil pada waktu petang atau menghala ke malam. Mana ceritanya ialah asal ke atas sampai ke tidur. Sebaliknya kalau ada juga orang yang ambil melalui biji habatus sauda, dia masuk mulut, dia kunyah. Dia prak tu dia kunyah sampai dia boleh telan. Ada orang boleh ambil macam ni. Yang itu saya galakkan ambil daripada pagi sampai ke tengah hari. In between tu nak ambil lah. Begitu juga kat sana. Dan cuma kalau boleh tak perlu ambil banyak. Tak perlu ambil banyak. Kalau macam habatus sauda, sebab kita cerita suplemen, kita cerita pasal ubat ni. Ubat satu kategori yang lain. Sekadar cukup kalau yang biji pagi tu ambil belah pagi sebelum zuhur tu maknanya daripada bangun tidur sampai ke zuhur nak ambil tu boleh ambil 7 hingga 21 biji. Ambil dalam bekas tu 7, 1, 2, 3, 7 minimum, paling banyak maksimum is 21. Masuk dalam mulut, kunyah, gigit dengan gigi, baru telan. Jangan telan terus gitu. Kita tambah. Sebaliknya adalah bagi minyak pula, minyak ni ada dua kategori. Satu, dia ada minyak pure. Dia press minyak biji habatus sauda sampai keluar minyak, lalu pressing tu, cool press tu. So dia minyak tu akan ada. Satu dia minyak tu. Satu lagi ialah satu proses dia panggil extract, oil extract. Dua ni spek yang berbeza. Bagi katalah yang oil tadi tu, yang saya kata ambil asal sampai betul, itu boleh ambil. Sampai satu sudu 3 ke 5 mil. 3 ke 5 mil, bergantung pada keadaan. 3, ada setengah tahun boleh ambil 1.5 mil pun cukup dulu kalau tak biasa. Maknanya sikit je, 1.5 ni satu sudu teh. Satu sudu teh kecil tu, sudu kecil tu. 5 mil ni sudu besar lah pada tu. Maknanya 1.5 ke 5 mil is maximum kalau yang oil lah. Tapi kalau yang ekstrak, kena ingat kalau ekstrak tu jangan ambil sampai 1.5. Nanti takut keluar asap kat telinga nanti. Panas satu, nombor dua kita akan, sebab dia ada diuretik elemen dalam tu, kita akan terkencing-kencing nanti. So boleh ambil mungkin dalam kalau saya suruh ambil pakai drop. Antara 1, 2, 3 maksimum is 5 drop. Dalam mulut terus, titik je pada tu. Jadi tengok pada sumber yang kita ada. Jadi dua keadaan itulah. Kalau itu dos ini yang saya cadangkan ialah dos yang kita katakan dos supplement prevention. Sebab kita tak nafikanlah dalam hal keadaan kita sihat, ada banyak juga dalam tubuh kita ni damage dan perlu dirawat dan perlu diubat, dan jawapan yang paling baik ialah habatus sauda. Cuma kalaulah kita jaga betul, cukup memadai 4 sumber tadi. Tapi ada orang dia nak advance lagi. Cara tadilah yang saya galakkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Assalamualaikum doktor. Salam. Saya Hidayati. Sila Hid. Saya berkisar habatus sauda. Baru-baru ni ada seorang kawan saya, dia buat macam makjun tau. Makjun kurma digaul dengan habatus sauda beberapa biji gitulah. Jadi dijadikan macam makjun comel-comel gitulah. Jadi kalau macam tu, makanan dia. Tak apa. Kalau katalah habatus sauda pure tu, ataupun even sebenarnya pun Allahumma salli ala oil tu. Jadi
katalah taruh dengan kurma dan sebagainya. Okey, bagi saya kalaulah dos katalah bijinya sikit, okey, tak ada masalah. Tapi macam saya cakap tadi 7 hingga 21. Okey, itu sesuai untuk suplemen. Kalau lebih dari 21 biji dalam satu makjun tu contohnya, so dia dah masuk satu kriteria lain nak pergi pada ubat, mana dos dia dah tinggi. Maka apabila masuk je dos ubat, kena ingat apabila nak masuk je dos yang tinggi, kita perlu kepada kesesuaian individu-individu yang nak mengambilnya. Jenis penyakitnya, waktu ambilnya, tujuan apa nak ambil itu. Sebab apa? Sebab dia mungkin memberi kesan yang lain. Okey, maknanya kalau katalah dia buat makjun, dia golek-golek dekat kurma tu lebih kurang dalam 10 biji lah, 10 biji Habatus Sauda setiap biji kurma tu yang kita makan tu. Bagi saya itu tak ada masalah. Dan itu mungkin nak menyenangkan dan juga mungkin untuk encourage orang supaya senang nak ambil lah satu benda tu sekali tu, kurma Habatus Sauda tu makan sekali. Tapi konteks supplement acceptable. Tapi kuantiti kena jaga, jangan sampai lebih. Katalah sampai 30 biji, 40 biji Habatus Sauda tu dia berbiji kan, digentil-gentil dengan sebiji kurma katalah. Kurma tu dah dibuang biji sebagainya. Itu pun mungkin dosnya tinggi. Sebagai suplemen. Okey, apabila suatu makanan ataupun satu bahan yang kita high density kan dia, kita tumpatkan dia dengan mencapai dos ubat, maka kalau kita ambil sebagai makanan suplemen dan begitu berlaku lebihan dos, okey, kita takut kesan jangka panjang. Dia tak katalah dia ganggu hari tu, tapi kita takut kena masa akan datang, maknanya dia membebankan tubuh kita. Okey, kita patut makan 7 biji, kita pergi makan 50 biji katalah. Okey, tubuh kita setengah orang dia boleh accept, tak ada apa, tak ada terkencing-kencing pun, relax je. Tapi sebenarnya kita telah membebankan tubuh kita. Bila membebankan tubuh kita, proses jangka panjang itu akan memberi komplikasi. Itu yang kita harapkan lah. Tapi dari segi isu kalau dari segi suplemen katalah dia masuk ratio dia 7 hingga 1 biji dengan 1 biji kurma tu, still okey lah bagi saya, tak ada isu sangat kat situ. Sebab dia lah dos suplemen. Dia still dalam makanan. Okey, mana konteks dia lah makanan, dia bukan ubat. Tapi kalau sampai berpuluh, sampai 50, 60 biji Habatus Sauda tu dilekatkan digentilkan dalam sebiji atau 2 biji kurma dan kita ambil terus satu gentilan itu, maknanya kurmanya mungkin 2 biji, Habatus Sauda mungkin 60 biji. Katakanlah begitu. Maka bagi setengah orang tak ada apa masalah. Tapi sekalipun tak ada masalah, dos dia telah melebihi daripada dos suplemen, mungkin membebankan tubuh kita. Kalaulah dia tidak sesuai dengan tubuh kita. Kalau dia sesuai, mungkin tubuh kita boleh ambil, berbetulan kita penentu. Sebab tu apabila masuk je dos ubat, dia perlu diprescribe oleh pengamal yang mahir tentang ubat yang nak diambil. Sebab apabila nama je ubat, dia ada jenis penyakit, dia ada indikator, kontraindikatornya, orang yang boleh ambil, orang tak boleh ambil, masa nak ambil, tujuan nak ambil untuk apa. Dan dia dah ada spesifikasi macam tu. Maknanya dia dinilai sebagai preskripsi. Itu pandangan saya je lah, wallahu alam. Cuma orang kita ni, satu isu yang susah kita nak explain kat orang kita ni gini. Dia kata dah makan 2 bulan tak ada apa pun, okey je. Badan segar sikit. Tapi kita kena ingat, ada satu keadaan tubuh kita ni dia tak bertindak dalam tempoh yang jangka masa pendek. Atau kumpul-kumpul mungkin 5 tahun, 6 tahun apa semua sekali, baru dia effective dose tu, terimpun bahan lebih dalam tubuh kita, akhirnya batu karang, akhirnya buah pinggang kita terbeban. Tapi masa kita makan dalam tempoh 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tak ada apa. Tapi mungkin selepas itu. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati lah. Bulan tu. Tapi kalau setakat 7 biji, 5 biji kan, dia macam tabur gitu je ataupun dia gentil-gentil tu, bagi saya tak ada isu sangat lah. Still boleh sebenarnya. Okay. Wallahu alam. Cuma cadangan saya lah. Ini satu pandangan umum. Pandangan umum saya ialah gini. Terbaik sebab bila nak campurkan satu bahan dengan satu bahan ini, sepatutnya kita kena tahu dulu satu ilmu iaitu komposisi bahan tadi. Okay, sebab dia ada nisbah dia. Contohnya bila nak campurkan madu. Sebab banyak dekat market saya tengok madu dicampur dengan Habatus Sauda. Dia sebenarnya bukan salah, tak salah. Tapi berapa ratio madu, berapa ratio Habatus Sauda. Itu penting. Sebab kalau ratio tu tak ngam, dia tak jadi makanan, dia jadi ubat. Bila ubatnya balik pada apa ni yang saya cakap tadi lah. Kalau dia jadi makanan, okeylah. Okay, maknanya ratio tu betul. Okay, ratio tu betul, insyaAllah. Tapi kebanyakannya apabila saya tengok orang yang buat produk macam tu, saya selalu sering tanya orang yang membuatnya.
ratio dia macam mana, berapa bahagian habatus sauda, berapa bahagian madu. Jadi dia kata dia campur je. Lepas tu dia cuba rasa sedap, rasa okey dan orang makan pun tak ada apa-apa masalah. Dia bukan ratio tu, sebenarnya dia ada main ratio tu, dia ada. Ni berapa bahagian, ni berapa bahagian. Okay? Apabila masuk tu blend tu cara yang betul, komposisi betul, maka dia jadi makanan. Jadi makanan tu sesuai untuk semua orang, tak ada masalah. Tapi apabila ratio tu tak betul, dia jadi status ubat. Maknanya istilah saya dia panggil ion, dia bukan jadi molekul. Apabila jadi ion saja dia adalah ubat. Dia jadi molekul, disebati berapa peratus habatus sauda, berapa peratus madu. Blend, jadi betul. Maka benda tu, even benda tu tak perlu pengawet, tak perlu stabilizer, tak perlu emulsifier. Dia tak akan split tu sebenarnya kalau dia pandai ratio tu. Okay? Jadi itu satu isu yang lain lah sebenarnya dari segi processing lah, dia panggil bioprocess kan. Tapi walau bagaimanapun, kalau setakat jumlah yang sedikit, maknanya dia masih acceptable sebagai makanan. Cuma cadangan saya kalau boleh, the best kita orang awam yang tak faham tentang farmakologi dan sebagainya, nak campur bahan tu berapa ratio, ambil terasing tu lagi baik, lagi selamat, lagi baik dan lagi efektif pun sebenarnya. Allahuakbar. Itu sebab tu tadi apabila saya bagi cara nak makan tadi tu, saya asingkan terus. Ada yang makan malam, ada yang makan petang, ada yang makan tengah hari, ada yang makan paginya. Sebab ambil single, satu-satu makan tapi terasing, dan itu lebih efektif melalui pengamatan yang kita buat dan mengelakkan komplikasi sekiranya kita ambil itu berlebihan. Dan dia tetap juga memberi manfaat jika kita ambil itu dalam jumlah yang kurang. Okey. Lagi? Lain? Boleh hilang? Terima kasih. Okey. Yang lain ada lagi? Okey, dapat pelajaran kita dah asal lah. Okey, insya-Allah alhamdulillah kita sampai kat sini dulu. Untuk hari ni saya harap bukan setakat dengar. Dengar ni saya banyak kali dengar dah, kalau yang wajah-wajah yang ada kat sini ni banyak kali dah dengar ni. Bukan benda lain, benda yang sama aje. Tapi kalau dengar saja tak jadi kalau kita beramal. Okey, beramal insya-Allah. Okey, buat pelan-pelan sikit-sikit ni. Lepas tu anak-anak memang biasalah. Saya tegang kepada anak-anak remaja ni, benda ni bagi dia mereka lah receh. Bagi benda ni bagi remeh, tak ada apa pun. Okay, main game tu lagi best daripada nak buat benda ni semua. Tapi kita sebagai ibu ayah mesti mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk convince mereka, tunjuk kepada mereka, pujuk rayu kepada mereka, explain pada terangkan pada mereka supaya kita dapat sampaikan manfaatnya dan mereka beramal dengan beri juga. Pertama kita beramal, nombor dua mereka juga beramal supaya kita dapat satu kelompok, kelompok masyarakat yang betul-betul kuat berada dalam suasana endemik ini. Dan kita tidak lagi akan menempuh mudah-mudahanlah PKP 4.0, 5.0, 6.0 sebab kita dah boring kan. Jadi insya-Allah Johor dah akan beralih ke fasa 3 pada hari Jumaat besok. Alhamdulillah faham dah beralih ke fasa 4. Maknanya dah buka habis ni. Jadi lepas ni kalangan sini yang lelaki-lelaki sejati kat sini dah boleh pergi masjid tu, janganlah pula kita hari mengeluh mengata masjid tak buka, ni dah nak buka habis ni, janganlah tak pergi. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kita, Jumaat kita dan macam-macam lagi aktiviti surau masjid kita, kuliah-kuliah pun dah nak mula balik dan sebagainya, janganlah ngada-ngada balik kan. Itu hari bagi nak gerak, nak marah kat mufti. Ni dah boleh buka ni kan takkan tak nampak mata hidung pula. Dan bukan setakat nampak batang hidung kita fikir dan risau bagaimana jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, rakan sejabat kita dan seluruh kenalan kita lepas ni. Pakak kita 1000 masjid ramai-ramai, tak apalah SOP kita jaga dulu, tak apalah pakai pelapik pelitup muka dulu, tak apalah kita sembahyang jarak dulu, tak apa. Tapi yang penting kita imarahkan balik. Dah boleh buka ni, Johor dah masuk fasa 3 ni. Jangan U-turn fasa 2 balik baru kita bungut balik dah lah kan. Pergi dulu, kita usahakan buat dengan apa yang boleh. Buat sungguh-sungguh apa yang boleh. InsyaAllah yang tak boleh dulu nanti Allah buka jalan untuk kita. Jangan merungut dengan apa yang tak boleh. Jadi insyaAllah kita usahakan sebaik mungkin. Kaum ibu pun sama. Banyak peranan ini saya nampak yang hal-hal yang kita bicarakan hari ni pasal makan minum ni, kaum ibu yang banyak memainkan peranan. Jadi ambil kisah, ambil cakna, kan usahakan sebaik mungkin, jangan putus asa. Anak-anak kita taklah kita cakap hari ni, esok dia dengar belaka. Tak ada. Hari ni sikit, esok sikit, lusa sikit, tolak sikit. Kenapa mereka masih boleh dengar? Sebab Allah nak bagi pahala untuk kita mendidik.
Kan? Jadi ambilkan kekuatan ini, sering bicarakan, sering bincangkan dalam keluarga kita, insya-Allah sampai masa nanti Allah buka jalan. Sekalipun hari ni dia tak dengar, esok-esok dia dah berumah tangga dan anak kita dah besar nanti kan, dia faham dengan kepentingan ini, dia akan ambil. Mungkin tak hari ni, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun datang, baru dia akan ambil kesan. Tapi usaha kita jangan berhenti. Kan? Sebab saya kata hidayah tu milik Allah. Kan? Kerja kita usaha, hasil Allah yang tentukan. Allah boleh tentukan hari ni, Allah boleh tentukan besok, Allah boleh tentukan 5 tahun akan datang. Kita dah tak ada dah, dah meninggal, dah mati dalam kubur dah. Anak kita baru beramal dengan apa yang kita cakap kepada mereka. Jadi insya-Allah itu saja kita tangguhkan dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak akan dapat bersama dalam sembang santai. Pada petang ini mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang dengan pengisian yang lebih baik. Manfaat yang lebih besar. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan kelemahan dan saya semua ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita dengar, yang baik jadikan pedoman, yang buruk kita jadikan sempadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.